Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati sekalian, selain daripada kita mendengar nama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan berjumpa dengan Tun Mahathir di mahkamah, kita juga mendengar hangat tentang isu hutang Felda di antara bekas Perdana Menteri hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saudara-saudara, kita juga tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memohon Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memohon maaf dan juga membayar tuntutan RM 200 juta. Jadi persoalannya apa yang bakal dilakukan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Akhirnya dalam sebuah artikel BH Online yang bertajuk "Saya Tak Bersalah, Kita Jumpa di Mahkamah", Tan Sri Muhyiddin Yassin menegaskan beliau tidak bersalah dan bersedia untuk berdepan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah berhubung isu pelupusan hutang peneroka Felda. Saudara-saudara, adakah ini akan menjadi kenyataan? Datuk Seri Anwar Ibrahim akan berjumpa ataupun berdepan dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tan Sri Muhyiddin Yassin akankah menjadi kenyataan mereka berdepan di mahkamah? Sedangkan kita tahu Muhyiddin Yassin yang memang sedang berhadapan dengan 4 pertuduhan lagi. Saudara-saudara, pengerusi Perikatan Nasional PN berkata, beliau tidak takut Anwar Ibrahim. Wow, walaupun disaman sebanyak RM 200 juta. Hari ini, semalam, saya dapat berita Anwar Ibrahim saman saya RM 200 juta. Tidak lain, tidak bukan. Ia membabitkan isu peneroka Felda. Dalam artikel ini lagi, saya tidak gentar berdepan Anwar. Tidak mengapa, biar kita pergi mahkamah, kerana saya tidak bersalah, katanya ketika berucap di program Munajat Rakyat Kelantan, Pakat Pertahan dan Amanat Pimpinan di Stadium Sultan Muhammad IV di sini malam tadi. Yang turut hadir bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan timbalannya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mad, serta Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Jadi ini disaksikan oleh bekas Perdana Menteri Tun Mahathir, bahkan disaksikan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang bersama timbalan Presiden PAS, yaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim. Terdahulu Anwar menuntut Muhyiddin meminta maaf dan membayar pampasan RM 200 juta kerana menjejaskan reputasi beliau berhubung dakwaan fitnah membabitkan isu pelupusan hutang peneroka Felda. Melalui jawapan terhadap surat tuntutan Muhyiddin, menerusi firma guamannya SNR and Partners menyatakan Anwar akan memulakan tindakan undang-undang terhadap bekas Perdana Menteri itu jika tidak menerima apa-apa maklum balas yang memuaskan dalam tempoh 24 jam daripada tarik surat jawapan berkenaan. Surat jawapan terbabit dialamatkan kepada firma guaman Tuan Rosli Dahlan Saravana Partnership yang mewakili Muhyiddin. Mengulas lanjut, Muhyiddin turut menegaskan Anwar tidak faham untuk membezakan antara penghapusan hutang dan sukuk. Jelasnya ketika beliau mentadbir kerajaan, masalah Felda yang dialami termasuk terdapat pengurusan tidak cekap, pendapatan merosot, sehingga hutang tidak boleh dibayar, sehingga membabitkan jumlah hutang seluruh negara hampir RM 12 bilion. Jadi saudara-saudara, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat buktikan memang Muhyiddin Yassin bersalah dalam isu peneroka Felda ataupun isu hutang Felda ini, adakah Muhyiddin Yassin boleh dikenakan tindakan undang-undang? Pada akhirnya Muhyiddin Yassin mengaku tak bersalah dan mengaku berani, tidak takut akan berdepan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di mahkamah. Saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle.
Akhirnya saudara-saudara, ini satu kejutan besar untuk kepimpinan Perikatan Nasional, untuk kepimpinan bersatu. Adakah ini petanda bahwa PRN pada 12 Agustus ini majority kepada kemenangan melebihi kepada kerajaan perpaduan hari ini, yaitu PHBN, di mana dalam satu artikel disahkan, artikel hmetro.com yang bertajuk bekas timbalan pengerusi bersatu Kelantan sertai DAP. Makna kata bekas kepimpinan bersatu yang dipimpin oleh Presiden Bersatu hari ini, Muhyiddin Yassin. Akhirnya bekas timbalan pengerusi bersatu Kelantan menyertai kerajaan perpaduan ataupun DAP, yaitu parti di dalam komponen Pakatan Harapan. Dalam artikel ini, bekas timbalan pengerusi bersatu Kelantan Muhammad Zulkifli Zakaria menyertai DAP selepas menyerahkan borang keahlian kepada wakil parti berkenaan malam tadi. Artikel dari hmetro.com. Artikel ini diterbitkan pada 23 Julai. Disahkan seorang lagi bekas timbalan pengerusi bersatu ataupun bekas kepimpinan bersatu Kelantan menyertai DAP. Turut menyertai beliau ialah 12 orang penaja cawangan DAP akan diwujudkan di Bacok dalam tempo waktu terdekat. Muhammad Zulkifli berkata, ketika ini sudah ada 2 cawangan DAP dalam kawasan Dun, Pantai Irama di Parlimen Bacok, dan banyak lagi cawangan akan diwujudkan di dalam kawasan Dun Jelawat serta Tawang yang juga berada dalam kawasan Parlimen Bacok. Kita juga akan turut membantu jentera DAP Pakatan Harapan yang akan bertanding pada PRN nanti, katanya kepada pemberita selepas majlis penyerahan borang keahliannya itu kepada pengerusi DAP Negeri Datuk Az-Zahar Abdul Rani. Jadi saudara-saudara, setelah satu lagi kepimpinan Bersatu Kelantan, yaitu bekas timbalan pengerusi Bersatu Kelantan yang menyertai PH, menyertai DAP, dan bahkan akan menyokong PH di dalam pilihan raya negeri. Adakah ini akan membuka pikiran kepada kepimpinan Bersatu ataupun Perikatan Nasional yang lain untuk menyertai kerajaan perpaduan? Nah, persoalannya kalau ditambah lagi pada PRN nanti, PN ataupun Bersatu ataupun PAS mengalami kekalahan, kalau saja mengalami kekalahan, tidakkah akan ada kepimpinan dari pembangkang hari ini yang mungkin berubah hati untuk menyertai kepimpinan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sama ada pemimpin, sama ada ahli, ataupun mungkin ahli parlimen ataupun adun, mungkin tidak mustahil akan ada yang menyertai kerajaan perpaduan. Dalam artikel ini, sebelum ini semua jawatan yang disandang Muhammad Zulkifli dalam Bersatu gugur secara otomatik selepas beliau bertanding sebagai calon bebas di Parlimen Bacok pada PRU ke-15. Bekas timbalan pengerusi Bersatu Kelantan menyertai DAP selepas menyerahkan borang keahlian. Muhammad Zulkifli berkata, sudah ada 2 cawangan DAP dalam kawasan Dun, Pantai Irama di Parlimen Bacok, dan banyak lagi cawangan akan diwujudkan dalam kawasan Dun, Jelawat, serta Tawang yang juga berada dalam kawasan Parlimen Bacok. Jadi saudara-saudara, menurut Anda, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Vels Lifestyle. Satu lagi kenyataan ataupun ucapan pendedahan terbaru dari Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah berkaitan dengan hubungan di antara Tun Mahathir bersama dengan kepimpinan PAS hari ini. Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, di dalam pendedahan ini mendedahkan bahwa Tun Mahathir yang dahulunya tidak mahu membantu PAS, bahkan dilihat membenci PAS, tetapi hari ini mendukung PAS, seolah-olah menyerahkan hidup sebagai ahli politik kepada kepimpinan Perikatan Nasional hari ini. Di mana dalam satu artikel dari BH Online, biharian.com, Tun M paling kejam dengan PAS, kini didukung.
dan ini dinyatakan sendiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Tun Dr. Mahathir Mohamad kini adalah kumpulan terdesak sehingga terpaksa sepentas dengan Perikatan Nasional. Perdana Menteri mendakwa sebelum ini Dr. Mahathir adalah individu yang paling kejam terhadap PAS. Jadi mesti ada sebab kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan sedemikian. Kenapa Perdana Menteri membuat kenyataan Tun Mahathir adalah antara yang paling kejam terhadap PAS, di mana dalam artikel ini menyatakan Perdana Menteri mendakwa Dr. Mahathir adalah individu yang paling kejam terhadap PAS, Sekolah Agama Rakyat, dan mangsa dalam peristiwa Memali, namun kini didukung. Bagaimanapun, beliau berkata, tindakan bekas Perdana Menteri Tun Mahathir tidak menjejaskan sokongan kepada PH dan BN bagi menghadapi PRN pada masa akan datang pada bulan Ogos. Beliau adalah kumpulan terdesak dan tiada ruang lain untuk diheret. Tun Dr. Mahathir, ya orang yang paling kejam terhadap PAS, Sekolah Agama Rakyat, mangsa Memali, namun kini didukung. Tidak mengalah, itu hak dia. Namun, ia tidak menjejaskan sokongan kepada kami. Katanya pada sidang media selepas majelis ramah mesra bersama warga Felda. Yang turut hadir pengurus Felda, Datuk Seri Ahmad Syaberi Cik. Kemarin, Dr. Mahathir membuat kemunculan pertama beliau di atas pentas PN di Kelantan dengan menyampaikan ucapan di hadapan puluhan ribu penyokong parti itu. Bekas Perdana Menteri yang memakai kemeja putih dan turut menyarung jaket PAS berharap semua pengundi akan keluar menunaikan tanggung jawab masing-masing bagi memberi kemenangan kepada PN kelak. Saudara-saudara, adakah ini langkah terakhir Tun Mahathir sehingga sanggup, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga Tun Mahathir sanggup memberikan perjuangannya, menyerahkan perjuangannya kepada kepimpinan PAS, kepimpinan PN yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seperti mana yang kita tahu, sebelum ini Tun Mahathir juga pernah menggesa Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri pada ketika itu meletakkan jawatan. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri mendedahkan Tun M sebelum ini adalah yang paling kejam terhadap PAS. Tetapi hari ini pula Tun Mahathir bahkan membuat ucapan, berkempen di dalam satu ucapan untuk PRN yang bakal dihadapi pada bulan Ogos ini. Jadi saudara-saudara, Tun Mahathir dengan kejutan ini dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun membuat pendedahan di mana Dr. Mahathir sebelum ini membuat kemunculan pertama di atas pentas PN di Kelantan dengan menyampaikan ucapan di hadapan puluhan ribu penyokong. Jadi adakah puluhan ribu penyokong yang hadir pada ketika itu benar-benar menyokong Tun Mahathir ataupun hanya sebagai menghormati Tun Mahathir sebagai bekas Perdana Menteri? Menurut Anda, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe.